Lepas Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah bersama dengan umat Islam Mekah yang lain yang diberi gelaran Muhajirin, mereka menjadi miskin. Sebab apa mereka jadi miskin? Sebab harta mereka yang ada di Mekah ditinggalkan, dan harta tu juga dirampas oleh pihak Quraisy Mekah dan dijual. Mereka tiba di Madinah, golongan Ansar Madinah, golongan Islam yang berada di Madinah yang tolong mereka. Nabi Muhammad SAW adalah cuba untuk mendapatkan kembali harta orang Islam ini. Sebelum terjadinya Perang Badar, terdapat beberapa siri cubaan untuk mengambil kembali harta golongan Muhajirin, tapi kebanyakannya gagal lah. Sebelum tibanya waktu Perang Badar ni, Nabi Muhammad dah mencadangkan kepada sahabat-sahabat semua untuk merampas barang dagangan daripada kafilah Abu Sufyan. Ini sebelum Abu Sufyan masuk Islam lah. Abu Sufyan dapatlah berita ni tentang rancangan Nabi Muhammad SAW untuk merampas barang dagangannya. Abu Sufyan jadi takut. Jadi Abu Sufyan lantik salah seorang daripada orang Quraisy untuk bagi tahu dekat Quraisy Mekah sana, yang dah ada dekat Mekah sana, tentang perancangan Nabi Muhammad SAW ni. Jadi dalam perancangan Nabi Muhammad pula, mereka hanya bawa dalam lebih kurang 313 hingga 314 orang dan beberapa ekor unta dan 2-3 ekor kuda sahaja. Sebab tujuan utama dia bukan nak pergi berperang. Tujuan utama dia cuma nak merampas barang dagangan daripada kafilah Abu Sufyan. On the way, Nabi Muhammad SAW dengan askar-askarnya ke Badar, terjumpa 2 orang Quraisy Mekah. Diorang ni pembawa air untuk orang golongan pembesar lah. Jadi diorang ingat 2 pembawa air ni adalah daripada kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi bukan. Bila ditanya-tanya, rupa-rupanya pembawa air tu daripada tentera Quraisy Mekah yang dah dapat berita tentang perancangan Nabi Muhammad SAW ni. Mereka terkejut. Golongan umat Islam terkejut. Apabila ditanya-tanya, rupa-rupanya tentera Quraisy berjumlah lebih kurang 1,000 orang. Ada baju besi, ada kuda yang banyak, ada unta yang banyak. Mendengar maklumat tu, Nabi Muhammad SAW bertanyalah kepada sahabat-sahabat golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Golongan Muhajirin cakap, tak apa, kita berperang. Lepas tu golongan Ansar pun, Sa'ad bin Mu'az lah. Sa'ad bin Mu'az ni adalah ketua kepada golongan Ansar. Sa'ad bin Mu'az cakap, kami setuju untuk ikut. Banyaklah ayat dia, tapi saya cuba mudahkan lah. Bila dah bersetuju macam tu, dah capai kata sepakat, mereka pun berarak ke Badar. Dengan harapan mereka akan sampai lebih awal daripada orang Quraisy Mekah. Malam tu pula hujan, dan betapa bersyukurnya umat Islam waktu tu, sebab bila hujan, orang Quraisy Mekah ni susah nak daki bukit. Jadi mereka akan terbuang masa di situlah. Jadi pada esoknya sampailah Nabi Muhammad serta sahabat-sahabat semua ke Badar. Setibanya di Badar, mula-mula Nabi Muhammad SAW pergi ke perigi yang pertama sekali dia jumpa. Lepas tu adalah salah seorang daripada golongan Ansar tanya, kenapa pilih perigi ni? Adakah ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun adakah ini strategi perang? Nabi Muhammad cakap ini adalah strategi perang. Ingat, ini bukan ayat sebenar daripada kata-kata mereka. Saya cuma berceritakan cara mudah. Orang daripada golongan Ansar itu berkata, lebih baik kita pergi ke perigi yang lain yang dapat menyekat air pergi kepada askar-askar Quraisy Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW pun bersetuju. Mereka beramai-ramai pergi ke perigi yang paling dekat dengan kawasan Quraisy Mekah. Jadi bila Quraisy Mekah nak ambil air, dia terpaksa pergi ambil air dekat perigi yang
dah ada orang Islam semua. Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, pihak Quraisy Mekah pun dah sampai, pihak Muslim pun dah sampai. Jadi mereka pun bersedialah untuk sebarang pertarungan. Ada yang mengatakan bahawa terjadinya pertarungan ini adalah permulaan daripada pihak Quraisy Mekah. Salah seorang daripada Quraisy Mekah telah ke hadapan dan berkata, aku akan minum daripada perigi itu, atau aku akan memusnahkannya, atau aku sanggup mati demi minum air di perigi itu. Perigi itu dah ada dalam kawasan orang Islam lah. Dengar orang Quraisy cakap macam tu, Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik kepada Nabi Muhammad SAW, ke depan bertarung dengan orang Quraisy tu. Sudah tentu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib menang. Bila dah nampak kekalahan orang Quraisy tu, pihak Quraisy hantar 3 orang untuk berlawan dengan 3 orang dari pihak Islam. Mula-mula 3 orang golongan Ansar yang ke depan, tapi pihak Quraisy Mekah cakap, kami tak nak sebarang pergaduhan dengan pihak Ansar, sebab yalah yang diorang nak gaduh sebenarnya dengan pihak Muhajirin. Jadi 3 orang ke depan, Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Ubaidah. Okey, jadi bila mereka dah berlawan, pihak Muslim menang. Tentera Muslim menang, walaupun Ubaidah meninggal tak lama kemudian. Okey, bila dah jadi macam tu, pihak Quraisy pun suruh serang. Melihat keadaan tu, Nabi Muhammad SAW cakap dekat tentera Islam, serang menggunakan batu dulu, lontar batu dahulu. Kiranya jarak jauh dululah. Bila dah dekat apa semua, barulah perang apa semua. Okey, saya singkatkan, dalam peperangan tu 70 orang Quraisy Mekah meninggal dan 70 lagi jadi tawanan, dan lebih kurang 14 orang tentera umat Islam meninggal dunia. Okey, peperangan tu berlangsung lebih kurang beberapa jam je, tak lama, sebab ada pihak Quraisy Mekah yang lari sebab diorang datang 1000. Tapi dalam tengah perjalanan tu ada yang dah balik Mekah dah. Adalah beberapa ratus, tapi masih ramai kalau dibandingkan dengan tentera Islam. Peperangan itu dibantu oleh Allah. Ada turunnya malaikat membantu umat Islam. Pengajarannya di sini ialah kita umat Islam kena berani, kena tawakal kepada Allah, kena percaya kepada Allah, bahawa Allah lah yang in control, bukannya kita. Kita boleh usaha, kita usahalah macam-macam, tapi Allah in control. Kita percaya pada Allah. Sekiranya kita, niat kita baik untuk perjuangkan Islam, Allah akan bantu. Itu adalah kemenangan yang manis bagi umat Islam waktu itu, kerana setelah kemenangan itu, umat Islam dikenali sebagai umat yang berani dan menggerunkan di kota Arab.